Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, seluruh AJK Masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Tidak lupa selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh tabi'in sehingga ke hari akhirat. Saya malam ni ganti Ustaz Un, bawa balik daripada misi dakwah Kampung Asli. Jadi baru sampai, lepas tu dia suruh saya gantilah. Baik. Jadi insya-Allah Ustaz Un baca apa dah selalunya? Oh, dia baca Syama'il Muhammadiyah dah. Baik, tak apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau abang awal ni boleh saya standby Syama'il Muhammadiyah. Tak abang apa, semua ganti. Maka saya baca hak saya lah, yang padan dengan tazkirah saja. Maksud insya kita berhenti terus. No? Baik, padan dengan tazkirah. Baik, insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni saya nak kongsi sedikit lah buku yang saya baca di masjid lain, yang 30 wasiat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi saya ni jenis suka ambil tazkirah hak senang kita boleh beramal, bukan sedap dengar sahaja kan. Jadi hak kita boleh ambil beramal, kita ambil. Itu saya jenis suka baca jenis tu, yang supaya apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar daripada masjid ni kita boleh bawa balik kan 10 benda. Kalau penulis buku tulis satu boleh beramal pun pada lah kan. Hak tu lah caranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sebagai orang menyampaikan ilmu ni kan, nak tumpang pahala tuan-tuan. Tuan-tuan buat, saya dapat macam selawat ke atas Nabi SAW jugalah kan. Saya baca selawat, tuan-tuan balas, saya dapat 10. Tuan-tuan buat, saya dapat lagi. Tuan-tuan buat 10 tu. Jadi kalau tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan suruh orang buat pula. InsyaAllah pakat kaya belaka. Sistem MLM akhirat. Baik, jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, malam ni saya nak baca satu bab daripada 30 wasiat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana Imam Syafi'i kata apa? Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjaga kamu dan membuat kamu cemerlang di dunia dan di akhirat. Di samping ia menjadi amalan para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Ngaji ni tuan-tuan, bukan kata dunia ya, dalam syurga esok pun mengaji kat tuan-tuan. Sampai tera tu Nah, hebatnya kemuliaan menuntut ilmu pengetahuan ni. Cuma dalam syurga tak mengajilah syariat apa semua ni, tak mengajilah nak buat amalan, ngaji cara nak memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dalam syurga ni kan. Sebab kita di dunia ni, zikir-zikir kita ni pun hak kita beramal ni terhad juga kan. Tak banyak, bukan tak banyak pilihan, banyak pilihan kita pun tak dalam beramal juga kan. Cuma ya Allah, dalam syurga esok ni kita hidup selama-lamanya. Mudah-mudahan kita pekat masuk syurga belaka. Bila hidup selama-lamanya ni, maka nak kena mengaji banyak lagi lah, nak puji Allah Ta'ala selama-lamanya di dalam syurga esok ni. Baik, maka untunglah bagi orang yang sentiasa melazimi ilmu pengetahuan kan, dan sangat rugi bagi orang yang tak melazimi ilmu pengetahuan. Di akhir zaman yang mana ulama semakin banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, maka kita kan, saki-baki ulama yang ada ni, ulunlah mengaji dengan mereka semaksimum mungkin mengaji dengan para ulama. Supaya apa? Sekurang-kurang tak dapat kita nak menyampaikan ilmu tu pun esok ni
boleh kita beramal untuk diri kita sendiri. Sekurang-kurang boleh beramal untuk diri kita sendiri, kan? Kalaulah boleh beramal untuk diri kita sendiri, sekurang-kurangnya boleh menyampai untuk anak cucu kita juga, bini kita, anak cucu kita, kan? Kalau kita boleh sampai dekat depa, kan, sekurang-kurangnya boleh kita buat menyembang, model menyembang kat kedai kopi. Ni dok cerita bohong saja kat kedai kopi, kan. Lebih baik kita menyembang ilmu pengetahuan kat kedai kopi, kan. Ni dia panggil apa? Dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu rutin ataupun kebiasaan bagi orang yang berilmu, sembang di mana-mana saja, sembang berilmu pengetahuan. Sebab tu kawan dengan ulama ni syok, tuan-tuan. Ulama ni dia tak duduk mampu, sama-sama dia duduk menyembang ilmu juga. Allah, saya duduk sekali teringat duduk dengan guru saya duduk dengan kawan-kawan dia. Kita ni memang tak boleh menyampuk, kita anak murid, kita duduk saja dengar mereka menyembang ni, dapat ilmu pengetahuan ni tak tahu nak kata. Punya banyak tu, sama-sama ulama duk menyembang sama-sama mereka sambil minum air kopi lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka beruntung bagi orang yang berkawan dengan para ulama, dengan dapat ilmu pengetahuan banyak. Allahu Akbar. Baik, tengok. Tanpa memanjangkan gorengan, maka saya baca hak buku ni dulu. Lagi panjang goreng tak habis pula, tajuk dia panjang juga. Baik, ta'lim wa ta'allum bermaksud belajar dan mengajar. Mengaji kena menyampaikan. Mengaji kena menyampaikan. Sekurang-kurang orang yang kita menyampaikan siapa? Orang dalam rumah kita lah, kan? Anak dan bini kita. Jangan mengaji ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad taruh kat diri sendiri saja, kan? Nanti Allah Ta'ala akan tanya ilmu yang kita mengaji tu, apa yang kita dapat daripada ilmu yang kita mengaji tu, dan kepada siapa yang kita sampaikan ilmu tu. Kena sampaikan ilmu pengetahuan. Boleh sikit pun tak apa dah, kan? Ni balik bini tanya siapa mengajak, nama ustaz pun tak tahu, baru tengok muka hari ni ya. Dia ngajak apa? Allah, tadi ingat dan ni lupa. Kacau. Boleh satu pun cukup lah. Beda lah. Beda apa? Beda boleh abang dekat anak bini. Beda, lepaslah sekurang-kurangnya kita orang awam ni, lepaslah tanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan tu, kan? Boleh beda abang dekat anak bini. Dia macam khutbah Jumaat jugalah. Ya, setengah ulama kata kalau main-main masuk masjid tu imam azan, bila azan kedua tu kita lena terus, tak sah main Jumaat tu pasal lena terus. Jadi nak lena kat mana? Nak lena bila? Lena lah time bila tu imam kata ittaqullah, betul lena. Sekurang-kurangnya dapat ittaqullah tu. Tapi tuan-tuan kena faham ittaqullah tu apa. Tak faham tak sah juga. Tak dengar bahasa Melayu dia. Ni retilah sikit, dah dengar lah berapa puluh tahun dah ittaqullah tu maknanya bertakwalah kepada Allah, kan? Dapat satu intipati daripada khutbah Jumaat tu, maka sahlah sembahyang Jumaat. Kalau tak dengar seluruh daripada khutbah Jumaat tersebut, bukan seluruh lena lah. Saya nak habaq dapat sikit pun tak apa dah. Jangan balas apa pun tak dapat. Tu nanya. Baik, ilmu yang sebenar-benar adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira ilmu akhirat seperti tauhid ataupun ilmu dunia seperti sains dan matematik. Ini kerana kedua-dua jenis ilmu mengajar kita perihal kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Mengaji ni kenal Allah Taala, ilmu manfaat langsung. Tapi kalau mengaji ni tak kenal Allah Taala, hadis ni 6 kutubus sittah habis, Bukhari, Muslim hafal belaka dalam kepala, kan? Jauh dengan Allah, kan? Tafsirnya hang sebutlah tafsir apa hak besar-besar, semua baca belaka, tak ingat Allah Taala, tak bermanfaat. Ngajilah apa pun, kan? Tapi kalau tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak bermanfaat. Tapi mengaji ni, ilmu ni simple lah. Ilmu apa? Ilmu tanam pokok kata kan. Ilmu duk tanam pokok, kan? Tengok pokok ni, teringat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu pertanian ya kita mengaji, kan? Maka ilmu tu adalah ilmu yang bermanfaat pasal ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa kata macam tu? Tuan-tuan orientalis barat, masya-Allah, ilmu ni tak usah bang memang kemah. Nak mengaji, kalau kata nak mengaji, betapa ramai orang Islam ni pergi mengaji ambil agama dekat orang Yahudi, tuan-tuan tahu tak? Pernah sekali tu saya panggil seorang ustaz ceramah di tempat saya. Saya buka kelas mengaji dekat
Padang Serai, Seriti Padang Serai ni, sekolah setahun ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seriti lama tu dia tak boleh mengaji dah budak-budak, pasal ramai budak-budak, boleh sewa satu bangunan kiri kanan sarang burung. Maka kami pun manfaatkan kedai hak lama ni buat kelas mengaji, buat Ibnu Umar Learning Center. Pagi orang tua-tua mengaji kitab, malam budak-budak mengaji Quran. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya biasa panggil seorang ustaz daripada luar negeri, kan, luar daripada Kedah ni, mai ceramah. Dia ceritalah macam mana dia dapat master. Dia ambil master dekat di barat, satu negara Mak Saleh lah. Dia ambil dalam bahasa, dia ambil master tu berkenaan bidang bahasa Arab, tapi master dia tulis bahasa Inggeris lah. Kan, cerita pasal tentang Al-Quran. Master dia cerita pasal tentang Al-Quran. Tak apa, hari nak bentang master tu, orang tanya, kan kita, kalau tuan-tuan masa mengaji universiti dulu, saya tak tahulah tuan-tuan macam mana kan. Saya mengaji Indon macam ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak bentang ilmu tesis tu, kita akan berhujah dengan orang. Orang tanya soalan, kita kena jawab. Jadi macam tu. Jadi dia bentang dia punya master dia. Budak Mak Saleh tanya, dia kata, macam mana you pasti bahawa bahasa Arab ni tidak berubah, tidak mengalami perubahan? Semua bahasa di dunia ni mengalami perubahan, kan? Bahasa orang putih, bahasa apa pun lah, kan? Bahasa Melayu kita pun mengalami perubahan, betul tak? Kalau dulu orang baca macam mana, orang cakap macam mana? Tuan hamba, kan, patik, kan, lagi apa lagi? Cakap ni bahasa sastera. Kalau kita duk mengaji sastera Melayu ni, memang kemah lah, kan. Kalau bahasa orang dulu ni memang kemah. Tengok Piramli dulu kan, cerita dulu nak sembang macam mana, kan, sembang nak macam Indon tak Indon pun dah. Rupanya Indon lah ni buat sembang macam tu, kan. Depa kalau pergi mengaji di sana, saya mengaji sana, depa anggap bahasa kita bahasa sastera. Padahal kita duk anggap bahasa depa bahasa sastera, bahasa yang kita jarang dengar, jumpa dalam buku lah. Depa sembang guna bahasa macam tu, kan. Jadi dia pun tak erti nak jawab, sengak. Dia punya pensyarah dorang, seorang Arab, seorang Yahudi, kan. Pensyarah Arab tu tak kata apa, kan. Dia tengok je jawab macam mana, kan. Jadi kawan ni duk kena tekan ustaz ni, dia pun tak tahu nak jawab apa, kan. Pensyarah Yahudi bangkit, dia kata apa? Bahasa Arab tak pernah mengalami perubahan sejak Al-Quran ni turun, kan, sampai ke hari ni 1400 tahun yang dulu orang Arab cakap macam tu lah, macam ni lah orang Arab hari ni. Orang Arab cakap macam sama macam 1400 tahun dulu, sama sebiji, tak berubah. Dia orang Yahudi bangkit bela kan. Tapi masuk Islam tak tuan-tuan? Tak masuk tuan-tuan. Faham? Maknanya mereka lebih memahami agama, kan, daripada kita yang menganuti agama ni. Tapi dekat dengan Allah tak? Tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak memberi manfaat. Maka tuan-tuan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biar kita mengaji ni ilmu apa pun, kan, menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengaji sains ke, nak mengaji apa pun sekalipun, biarlah ilmu tu membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat masa kami mengaji dulu, cikgu ajak ngaji sains. Kalau sains ni apa-apa yang berlaku, dia kata apa, bencana ataupun perubahan, dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia, alam sekitar, apa dia panggil apa, semula jadi, kan. Dia kata semula jadi. Dalam buku semua tulis semula jadi, kan. Nature, mother of nature, kan, semula jadi semua, kan. Cikgu hak mengajar tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena ustaz ganti. Dia kata apa, mana ada semula jadi, semua Tuhan bagi jadi. Semua Tuhan bagi jadi. Kita automatik anak murid pun betul, kan. Pokok ni tumbuh macam ni, tengok Tuhan bagi jadi. Elok tak? Pokok naik tumbuh jadi macam ni, daripada biji benih tumbuh akar dulu, tumbuh pucuk, kan. Tuhan bawa keluar 2 daun sampailah dia besar, kita ambil buah daripada pokok tersebut, kan. Lepas tu dia mengeluarkan biji benih dan sebagainya pula. Lepas tu kita mengaji biologi, kan, mengaji bagaimana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia ni dijadikan Allah Ta'ala daripada setitis air, kan. Jadi pecah sampai jadi baby 9 bulan, keluar jadi manusia macam kita. Ni semua ni siapa bagi jadi? Tuhan bagi jadi. Maka mengajilah apa pun tuan-tuan, ilmu apa pun, selagi mana ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia adalah ilmu yang bermanfaat.
Baik, kata penulis ilmu terbahagi kepada dua. Ni kata ulama, ilmu ni ada dua. Ilmu apa? Ilmu masail, ilmu fadail. Ilmu masail ataupun kita panggil ilmu fardu ain, ataupun ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian dia ada ilmu fadail. Apa dia ilmu fadail? Ilmu fadilat ataupun ilmu cabang, ilmu yang mengenai nak tambah pahala. Apa dia ilmu masail? Ilmu masail wajib dipelajari setiap individu dan ahli ataupun pakar untuk menyampaikan ilmu tersebut. Kita nak jadi pakar. Contoh mengaji syariat, nak jadi tok guru ataupun nak jadi ustaz yang mengajar ilmu fiqh. Mana boleh cokian-cokian main mengajar ilmu fiqh, tuan-tuan. Mengaji habis tingkatan 6 dok mengajar fiqh kat kita, apa ya? Faham no? Bukan lekeh dak. Cuma dia tak memakari ilmu tersebut. Kena bagi pakar ilmu tersebut. Nak mengajar fiqh ni, sekurang-kurangnya bagilah habis satu kitab. Kan, ni kitab satu pun tak habis, duk syarah orang merata kacau. Kan, duk nu haram, duk ni haram. Padahal ada lagi pendapat-pendapat yang mengharuskan ataupun yang membolehkan sesuatu perkara. Faham no? Ni dak ngaji baru sikit, dengar. Kan, dengar sikit lah. Kan, baca buku malah duk dengar kat Facebook dengan YouTube. Allah, mai-mai duk ngajak kita ziarah kubur haram hari raya. Kacau. Faham no? Mengaji kat Facebook dengan YouTube tak tu. No, tapi kalau habis satu kitab sekurang-kurangnya, maka kita akan jumpa berbagai-bagai pendapat di kalangan para ulama. Jangan mengaji sikit, mengajilah banyak ilmu, banyak guru, dan banyak kitab sekurang-kurangnya. Baik. Ilmu fadail pula adalah ilmu yang dipelajari daripada aktiviti membaca buku, menghadiri majlis-majlis ta'lim. Fadailul amal, jikalau diperhatikan ilmu dunia, sejarah, matematik, sains juga mempunyai kedua-dua komponen ini, iaitu ilmu fadail, ilmu masail. Ada dua. Mengajilah ilmu apapun, dua-duanya ada komponen yang dia dipanggil komponen fardu ain dia dan komponen fardu kifayah dia. Fardu ain ni apa, tuan-tuan? Hak wajib mengaji. Benda hak kita nak beramal, hak tu kita kena mengaji. Nak semayang, wajib semayang, maka mengaji bab semayang wajib. Mengaji fiqh tu bab semayang wajib. Kan? Lepas tu puasa, nak puasa, maka mengaji bab puasa wajib. Nak zakat, mengaji bab zakat wajib. Kan? Kalau nak pergi haji, tunggu. Kalau nak pergi haji, kalau tak pergi haji, maka mengaji bab haji sunat sahaja. Jadi ilmu fadail. Tapi kita nak pergi haji, kita nama dah naik dah, kita dah daftar dah, kan, kelengkapan semua, duit dah cukup dah apa semua, kan, tunggu masa nak kena panggil saja, maka mengaji ilmu haji adalah wajib ke atas kita. Faham no? Ataupun nak benda-benda lain, tuan-tuan nak jadi tok guru kata, kan, tuan-tuan nak mengaji tok guru, nak mengajar apa? Tuan-tuan nak jadi tok guru yang mengajar ilmu tafsir, maka tuan-tuan wajib mengaji ilmu tafsir, mengaji Quran, tajwid, mengaji asbab wan nuzul, kan, mengaji hadis berkaitan syarah-syarah berkaitan dengan tafsir hadis, kan, baru tuan-tuan wajib mengaji sebab tuan-tuan nak jadi tok guru tafsir. Tapi kalau tuan-tuan setakat nak beramal, nak mengambil ilmu pengetahuan sahaja, maka tuan-tuan mengaji tafsir sahaja. Ataupun nak baca Al-Quran, mengaji tajwid sahaja, kan, mengaji tajwid dan Al-Quran lah, kan, sebab kita nak beramal dengan bacaan Al-Quran yang betul. Tapi kalau tuan-tuan nak mengajar bab Al-Quran, maka tambah ilmu, kan, lain-lain ilmu yang perlu dipelajari oleh guru Al-Quran. Tak cukup mengaji tajwid dengan baca Quran saja, tiba-tiba nak main mengajar orang. Sagi tanya tak lepas ni ustaz ni macam mana? Saya dengar ustaz lain baca macam ni. Siapa ustaz baca macam ni? Kita pun oh ya ke? Ustaz tu baca yang tu salah tu ustaz baca. Saya duk mengaji baca macam ni. Mampu. Kan, kata kat orang salah. Kan, padahal kawan tu mengaji betul juga, dia baca kan qiraat lain contohnya, ataupun bacaan lain daripada imam lain. Kan, qiraat sama tapi imam lain kata kan, Allah SWT riwayat lain kata dia baca. Kita pergi balas dia salah. Kita tak ada ilmu berkaitan dengan tu. Faham tak? Maka kalau kita nak mengajar orang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nak mengajar ilmu yang tinggi-tinggi lah. Kalau nak mengajar baca ya, tak apalah tajwid Allah SWT. Tapi tu pun kena bagi dalam juga ilmu tajwid tersebut. Tak boleh sekadar ambil mengaji macam budak sekolah kafar mengaji ilmu tajwid. Lepas tu nak mengajar orang, ambil jahanam. No? Bagi dalam juga ilmu tajwid.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tuan-tuan dia kata macam tu? Saya pergi ambil tahu oleh orang ni. Tak baru ni ya, tahun lepas. Ustaz tu tanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu ada berapa wakaf? Kita dok mengaji satu wakaf lah. Kan kita kata lah Ma'arij Liskun. Oh, ada 3 wakaf ni. Kan mengaji kafar tu satu wakaf, dia kata ada 3 wakaf. Ada raum, ada ismam. Lepas tu dia panggil apa? Allah SWT bukan Ma'arij Liskun, dia panggil apa dah, tapi dia ada kata Ma'arij Liskun, saya lupa nama dia. Waqaf bil Ma'arij Liskun kot pada Allah SWT Muhammad, tak ingat. Dia kata oh baru aku tahu 3 waqaf rupanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni. Kan? Lepas tu ya dia kata kena mengaji bagi dalam lah sikit pasal kita nak mengajar orang Quran. Kalau mengaji sikit ya macam budak kafar nak mengajar orang Quran, tapi kena anak murid tu pandai apa dah hang, tanya hang mampu kan. No. Jadi ngajilah bagi dalam ilmu yang kita nak sampai kepada orang yang kita nak jadi guru lah. Baik, tengok makna dan matlamat ta'lim. Ta'lim bermaksud menuntut ilmu. Ada 3 matlamat belajar. Yang pertama kan, yang pertama ialah memasukkan cahaya Al-Quran dan hadis ke dalam hati supaya timbul gairah untuk beramal. Ni matlamat yang selain daripada untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang semua mengaji kerana Allah Taala. Kan, tuan-tuan tak ada dah. Saya yakin tak ada tuan-tuan yang mengaji kat masjid ni nak jadi ulama. Kan? Semua mengaji ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak lama dah nak jadi ulama apa lagi kan. Nak jadi ulama ni kena mengaji 40 tahun lah sekurang-kurangnya. Mengajilah kitab satu mazhab bagi habis, bagi lumat. Kan? Allah SWT Muhammad. Maka kita yang mengaji ni confirm dah kerana Allah Taala, tak usah bincang dah. Baru kan? Maka di sini kita ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata penulis buku ni. Yang pertama maksud daripada tujuan menuntut ilmu itu ialah hendak memasukkan cahaya Al-Quran dan hadis ke dalam hati supaya timbul gairah untuk beramal. Dengar hadis Nabi SAW cerita tentang kebaikan sembahyang sunat sebelum subuh. Kan? Oi, rasa seronok beramal. Kan? Rasa nak ligan. Nak ligan apa? Nak ligan ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan di dalam hadis Nabi tu. Kan? Kalau tak dengar kok. Kan? Hari ni hari semangat beramal, hari tak semangat down tak beramal. Tapi kalau kita dengar ganjaran yang disebut di dalam hadis tentang kelebihan, contohnya sembahyang sunat sebelum subuh. Siapa sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya kan. Dunia ni kira hebat dah ni, tapi sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh tu lagi hebat. Kita hari down pun dengar, hari down ni nak sembahyang ni Allah lemahnya, tapi teringat sembahyang sunat sebelum subuh ni menjamin rezeki, kesihatan, anak beranak tak ada masalah, tak ada penyakit dan sebagainya, harta benda pun tak buat perangai, kereta tak rosak, motor tak lingkup kan, kesihatan kita pun elok. Semangat sembahyang sunat sebelum subuh kerana nak ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ni pentingnya mengaji hadis Nabi dan Al-Quran. Tadi kita dengar Allah SWT Muhammad tu imam baca surah Anfal kan, ayat kedua, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kan, sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut sahaja zikirullah, diperingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, wajilat qulubuhum, hati ni bergetar. Kita dengar tu kan, hati ni rasa down, tiba-tiba dengar ayat Quran tu kan, ustaz terjemah kan, sebut tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala kan, sebut tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat maksiat tak jadi. Bergetar hati, teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila didengar ayat Al-Quran dibacakan kepadanya bertambah imannya kan. Macam mana bila kita rasa down, rasa sempit kan, Allah PKPB pula macam mana ni, aku ni pagi makan pagi, petang makan petang kan. Tapi bila baca ayat Quran ni teringat bahawa Allah Ta'ala lah yang menjamin rezeki, rasa tenang kan. Pasal yakin rezeki ni nak masuk dalam mulut aku, mulut perut anak bini aku, semuanya mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni hanya mengusahakan sahaja. Hari itu ada rezeki, adalah rezeki. Tidak ada, kalau Tuhan ni nak bagi rezeki ke orang,
tak ada siapa pun boleh halang. Mailah PKBB setahun pun rezeki akan mai juga, pasal Tuhan yang bagi rezeki. Nak makan, nak minum, nak pakai lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minta rezeki duit minyak, dapat juga kalau tuan-tuan yakin. Faham tak? Nak jalan, nak balik kampung, duit minyak tak ada ni. Tapi kalau yakin duit minyak ramai pada Tuhan, dapat juga. Bukan kata tak dapat. Faham tak? Jadi cerita pasal rezeki ni Allah SWT teringat masa mengaji kat Indon. Saya mengaji kat sana, duduk dalam sebulan 6 bulan kot, terputih duit belanja. Pasal saya mengaji, pergi sana mengaji cari duit sendiri. Tak minta sumbangan ke orang. Yang saya jenis malu nak minta sumbangan ke orang. Jadi Allah SWT kerja setahun kumpul RM6,000, pergi mengaji kat Indon. Allah SWT. Tak apa. Masa duduk sana jadi perak. Duit sana, duit kita RM10, duit sana RM30,000. Jadi rasa kaya. Pipi sebulan tu kerja belajar kawan-kawan lah, punya rasa kaya kan. Tukar RM300, tukar RM1,000, dapat RM4,500,000. Jutawan lah duduk sana. Allah SWT Muhammad. Jadi makan ni Allah kata mewah lah 6 bulan pertama kan. Habis 6 bulan tu putih, cucuk bank tak ada duit. Allah nak buat macam mana ni ya Allah kan. Jadi nak buat macam mana, nak minta kat mak malu kan. Pasal mak kita pun bukan senang mana pun, susah. Adik seorang duduk Yaman, seorang duduk Syria kan. Mereka lagi teruk lah pakai duit, pasal duit sana mahal kan. Duit kita ni tak besar dengan, sama dengan Yaman dengan Syria kan. Jadi saya pun tak apa, puasa hari-hari puasa tuan-tuan, 2 minggu puasa. Buka puasa ayat kosong, sahur ayat kosong. Allahu Akbar. Masa tu jadi wali tak tahu nak kata kan. Tapi Tuhan nak uji. Bukan Tuhan ni, dia nak uji kita. Jadi dia nak tengok sejauh mana kita bersabar. Semayang ni kalau keluar air mata kan, punya minta lah ke Allah kan. Duk dengar cerita orang cerita dulu, orang cerita macam-macam lah, rezeki Tuhan bagi macam-macam kan, dengan cara macam-macam Tuhan bagi rezeki. Orang hantar lah kok tu kok ni lah. Kita baca cerita surah Maryam dalam Quran, bahawa Nabi Zakaria masuk dalam mihrab Sayyidatina Maryam kan. Dia tengok, ya Maryamu anna laki haza kan. Sayyidina Nabi Zakaria masuk, tengok ada buah-buahan yang bukan pada musim kan. Ada anggur, ada apa ni di dalam bilik mak Nabi Isa, iaitu Sayyidatina Maryam beribadah kan. Dia kata apa? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah dia nak bagi rezeki kepada siapa-siapa pun tanpa berkira-kira. Tuhan bagi ya, tak payah tunggu hang ni cari kah, hang tak cari kah. Saya dalam hati pun Sina Maryam kerja beribadat saja pun dapat makan. Ya Allah, aku dapat makan pun tak apa ya Allah. Tak ada duit belanja, tak ada top up, tak ada apa pun tak apa. Yang aku dapat makan 2 minggu Tuhan uji. Kira masjid ni tak tinggal pergi semayang subuh, balik pergi kelas, lagi duduk zuhur sampai asar, duduk di masjid, lepas tu balik kan. Lagi buka puasa, kawan-kawan duk tengok kan. Mereka nak tolong, kita pun segan nak minta, nak make pertolongan kawan-kawan tu. Pasal kita nak uji juga diri kita kan, sejauh mana aku ni kan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa kan. Lepas tu duk harap lah dalam Quran kali-kali keluar RM50. Duk harap kan. Baca Quran ni tak tahu apa kali khatam ni, banyak surah dapat dalam kepala ni kan. Punya nak kata hari-hari baca Quran ni kan. Duk harap kali-kali dapat lah RM50,000 ke apa kan di sana kan. Allah SWT Muhammad tu kali-kali baca banyak kali khatam, satu pa pun tak dapat ni kan. Rasa nak mula putih asar kan. Lepas tu bila tak tahan sangat lapar ni, telefon mak di Malaysia, telefon mak Allah SWT Muhammad, minta ya mak kan. Pasal apa yang telefon tu? Pasal immigration kena bayar duit. Jadi saya tak ada pilihan, kena call. Minta lah mak. Tapi tak minta duit banyak pun, minta RM200 lah. RM200 tu saya bajet boleh hidup selama 2 bulan kat sana. Mak tu jimat lah tu kan. Minta RM200 kan. Habis out ni kan. Habis lah. Tuhan ni nak suruh kita usaha juga. Han jangan harap kat aku semata-mata kan. Jangan harap maknanya hang tu siapa nak minta aku bagi direct kepada Allah SWT, bagi direct kepada kita kan. Lainlah kita ni tahap wali. Kita baru nak jadi baru nak belajar jadi wali kan, minta direct kepada Allah SWT. Kalau kita macam Sayyidina Maryam tak apa, daripada kecil beribadat tak keluar-keluar daripada mihrab dia. Ni hang pun macam apa lagi kan, minta usaha lah sikit, maka saya dapat pelajaran kan.
Di samping bergantung pada Allah SWT, kita usaha minta telefon mak, minta RM200. Mak pun tak apa, hari Rabu, telefon hari Isnin, hari Rabu mak kata mak pibuh. Masa duduk di Mahang, saya orang Mahang. Duduk di Mahang mana nak ada bank, kena main kulim. Jadi Allah SWT Muhammad kata hari Selasa kena puasa sekali lagi ya. Hari Selasa puasa, hari Rabu puasa, nak ambil duit kan. Allah SWT Muhammad. Tak apa, hari Rabu pergi cucuk ada 1,500. Dan nak telefon mak, kan, telefon mak buah apa? Mak buah 300 lah. Iyalah. Aku dah fikir, main mana duit ni, ya Allah. Kan? Rupa-rupanya kita pun tak tahu Tuhan bagi rezeki. Kan? Masuk dalam akaun bank 1,500, tengok ada berapa juta dah di sana, 1,500 tu. Kan, boleh bayar immigration apa semua ni, boleh guna sampai saya habis mengaji. Tak minta duit lah kat siapa-siapa. Allahu Akbar. Tu pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ni mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena usaha tuan-tuan. Tak usaha, kita pandanglah martabat kita tak mana, sedar dirilah kita panggil. Kan? Takkan tak sedar diri. Kita tak mana, dosa banyak pada Allah Taala, nak minta rezeki turun dari langit. Kacau tuan-tuan. No, wali tak apa. Baik. Jadi mengaji ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pertama nak bagi timbul rasa gairah beramal. Sesiapa yang tak mendengar ayat Al-Quran ataupun hadis selama 3 hari berturut-turut, satu titik hitam akan muncul dalam hati. Apabila titik hitam itu menebal, akhirnya menutup hati individu, maka sukar untuk dirinya menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata buat dosa saja timbul titik hitam ni tuan-tuan. Tak mengaji pun timbul titik hitam ni, kacau. Maka melazimilah ilmu dengan majlis-majlis ilmu. Kalau tak ada majlis ilmu, malas tara mana pun nak mengaji, maka bacalah Al-Quran setiap hari. Bacalah satu ayat tuan-tuan. Takkan teruk sampai tara tu. Kan? Jangan duk balas qul huwallah hari-hari. Buka Quran sama. Kan? Quran ni buka bulan puasa saja nyanya. Tu yang main bulan puasa duk tergagak-gagak tu. Kan? Baca sepanjang tahun, hari-hari baca satu ayat saja. Lama-lama tuan-tuan, cuba tuan-tuan hari-hari baca satu ayat. Lama-lama rasa tak puas baca satu ayat, dia nak baca setengah muka. Bila baca setengah muka, lama-lama rasa tak puas setengah muka, nak baca satu muka. Bila baca satu muka tak puas, nak baca satu juzuk. Bila satu juzuk hari-hari, tuan-tuan, sebulan tak khatam satu juzuk, 30 juzuk. Sebulan khatam satu Al-Quran. Pasal kan, bila baca Al-Quran ni, dia mencuci hati kita. Bila kita cuci hati, dia rasa gairah untuk menambah amal ibadah. Begitu juga dengan orang yang sembahyang, ataupun orang yang berzikir, ataupun orang yang berselawat, ataupun orang yang berpuasa. Mula-mula belajar puasa sehari, Allah rasa macam nak mati yo. Macam budak-budak duk merayu kat mak suruh nak minta buka, padahal tak wani nak buka, tapi duk merayu kat mak minta nak buka. Mak pun dah alah tunggulah saya 2 jam dia kan. Abang nak makan apa? Kan, duk bagi anak ni gemar untuk menyambung puasa. Tapi bila lama-lama minta tak minta, kita pun sama. Kan, mula-mula puasa Khamis saja. Kan, lepas tu rasa boleh tahan Isnin Khamis. Lepas tu rasa boleh tahan Isnin Khamis Jumaat. Rasa boleh tahan 3 hari awal bulan, 3 hari tengah bulan, 3 sehari awal bulan, 3 hari tengah bulan, sehari hujung bulan. 5 hari sebulan. Lepas tu rasa kemas, rasa boleh puasa sunat sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari puasa, kan? Janganlah buat lebih daripada tu. Nabi pun puasa, ajak puasa, suruh umat buat Isnin Khamis. No, Isnin Khamis Jumaat, Isnin Khamis Jumaat. Tu maksimum lah tu. Kan? Tapi kalau tuan-tuan buat lebih, ikut suka hati tuan-tuan lah. Faham? Cuma jangan bagi Allah SWT Muhammad paksa diri kan, lebih daripada kemampuan. Tapi saya teringat seorang guru saya Allah SWT Muhammad. Kami panggil dia Sir Ja'far, mengajar bahasa Inggeris. Dia ni puasa tuan-tuan, setahun 100 hari puasa. Ni tak termasuk Isnin Khamis. Dia puasa Rajab, Syaban, Ramadan dengan 10 hari di bulan Syawal. Wajib puasa. Penyakit satu apa tak ada. Umur 89 makan kepala kambing, relax makan kepala kambing tuan-tuan. Kita makan daging kambing hak paling lembut sekali pun masuk hospital, naik darah.
Dia makan kepala kambing, relax lah. No, ni kelebihan bagi orang yang mencintai amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, tujuan kita mengaji ni iaitu nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tujuan mengaji ni menghidupkan sunnah Nabi. Apa dia? Amalan di Masjid Nabawi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidupkan pada zaman tu dengan 4 jenis amalan. Apa dia? Yang pertama dakwah. Nabi ajak yang berdakwah, ajak para sahabat dan para sahabat sampaikan kepada orang lain. Kemudian ta'lim wa ta'allum, yang ini belajar dan mengajar. Nabi mengajak ahli sufa, kemudian bila Nabi tak ada, mereka pula menyampaikan kepada orang lain. Kemudian ibadah, kan, zikir, solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang keempat, khidmat kepada agama melalui silaturahim, kan, program-program kemasyarakatan. Masa zaman tu ada berperang dan sebagainya. Ini yang dihidupkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaji ni tuan-tuan, beramal. Masa Nabi mengajak, para sahabat akan beramal dan Nabi akan melihat amalan mereka betul tak seperti yang dikehendaki oleh syariat. Bila betul, sahabat pula akan meriwayatkan, beginilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami. Turun sampai kepada kita sampai hari ini, beramal mengikut seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan cepat kita ni membid'ahkan amalan orang lain. Kan? Kita kalau mengaji sikit saja, kan, jangan cepat kita membid'ahkan amalan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina. Waktu saya mengejar dekat Insaniah kan banyak bangsa international di sana. Sekali masa mula-mula kerja tu, kita pun cemai pada kuliah syariah juga. Kan, tengok geng kulit hitam ni ambil ayat semayang waktu asar, sapu atas token. Bukan sapu atas khuf, sapu ayat atas token. Depa dah tak mandi dah. Kan? Lepas tu basuh tak ni, lepas tu sapu ayat atas token. Saya tengok, macam mana ni kata kan, sapu atas token. Aku duk mengaji mazhab Syafi'i, sapu atas khuf, stocking kulit, bukan stocking getah macam kita dah pakai ni. Dia sapu atas token. Lepas tu tak apa, saya tak kata apa, mazhab lain kot. Dia kata mayang sebelah, saya mayang sebelah dia. Kan? Tengah-tengah semayang ni balas mesej. Balas mesej dia handset tu. Aku kata, dahsyat ni mazhab apa ni? Kan? Kita dah mengaji 4 mazhab, tak ada balas mesej ni. Kan? Semua kata semayang kena bagi khusyuk, ikut imam lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam kita dah mengaji dah. Lepas tu tak apa, lama-lama bila saya duduk sana, saya kerja pegawai, duduk kawan dengan Syekh Arab. Kita tanya dengan depa, macam mana Syekh, aku tengok orang-orang kulit hitam ni sapu atas stokin yang kita dah pakai ni, bukan stokin khauf. Kan? Lepas tu semayang balas mesej. Dia kata, bukan semua mazhab. Ada mazhab yang mengambil khauf ni ialah sarung kaki apa saja pun, tak kira hak kulit tu. Kan? Dia kira sarung kaki saja, dia balas semua. Kan? Mungkin sebab di tempat depa tak cukup air ataupun sejuk yang melampau. Kan? Macam-macam lah faktor yang menyebabkan fatwa di sana mengatakan kan, sapu atas token pun sah semayang. Kita mengaji lah satu. Kan? Kemudian ada mazhab yang kita mazhab Syafi'i tak boleh bergerak 3 kali anggota besar berturut-turut, itu membatalkan semayang. Mazhab lain bergerak, walaupun mereka tak kira bergerak 3 anggota tu, mereka tak kira. Kan? Jangan sampai pergerakan itu membatalkan semayang. Adalah pendapat dia kan, menyebabkan patutlah balas mesej tak batal. Kita kalau dapat balas mesej gutu ke lagi yang lain ke, ataupun hang sesat ke apa ke, keluar habis kat kita kan. Allah SWT kita mengaji, patutlah depa tak batal, mazhab depa macam lain. Lepas tu saya biasa dengar tok guru kata apa, bukan tok guru, orang ustaz biasa mengajak, dia kata kita mazhab Syafi'i tak sah ikut mazhab Hambali. Pasal Hambali ke Hanafi kot, Hanafi kan, ada mazhab yang jenis kentut tak batal semayang. Kan, depa kentut tak batal semayang, kita Syafi'i kentut batal semayang. Jadi tok imam mazhab, contoh mazhab jenis kentut batal semayang tu, dia naik jadi imam. Kita nak kata apa? Dia maknanya dia tak ada uduk lah kalau ikut mazhab kita. Dia tak ada uduk, dia kentut-kentut naik jadi imam tu. Kita nak ikut lah. Maka kawan saya tanya kawan dia, dia kata
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, awak depa mazhab lain tu depa sembah Tuhan lain ke? Depa sembah Allah Taala juga kan. Samalah. Kita Syafi'i pun sembah Allah juga. Depa mazhab lain pun depa sembah Allah juga. Cuma yang mazhab dia kentut tak betul. Itu pendapat dia berdasarkan dalil yang dia faham. Dia pun ikut dalil juga. Kentut tak betul tu. Kita mazhab Syafi'i pun kita ikut dalil juga. Hadis Nabi kentut betul. Maka dia apa ikut dalil, dia jadi imam sembahyang sah. Kita ikut dalil jadi makmum sembahyang sah. Kalau kita jadi imam, dia ikut kita pun sah, kan? Kita sah, kita ikut dia pun sah. Macam tu rupanya kita nak apa? Bagi supaya tak berlaku pertelingkahan ataupun pergaduhan di dalam masyarakat. Maka janganlah kita terus menyerang orang tanpa kita periksa dulu asal usul. Saya pernah Allahumma salli alaihi wasallam sembahyang satu masjid, sembahyang Jumaat. Kawan tu dia mai awal, jadi dia duduk soal depan lah. Kawan tu jenis sakit belakang, dia tak boleh sujud. Dia selalunya dia sembahyang atas kursi. Hari tu dia mai awal, dia mai daripada pejabat, dia tak bawa kursi. Kan selalu banyak soal depan duduk belakang imam pula tu. Mana ada kursi betul belakang imam. Selalu kursi duduk soal belakang-belakang, duduk tepi sekali kan. Mana ada soal depan, kalau ada pun ujung-ujung sekali. Kan? Dia tiba-tiba dia tak bawa kursi, dia nak kalih ambil kursi, dah penuh dah orang dalam sembahyang main Jumaat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak boleh sujud. Dia sujud dia ialah cara rokok, bukan rokok macam orang merangkak. Dari dia tak boleh letak atas lantai. Habis sembahyang 3 je ke masjid main keliling dia. Hang buat sembahyang macam tu, hang sembahyang tak sah. Saya tak kata apa, kesian Pak Long ni. Tuan-tuan, semayang orang yang uzur, semayang macam mana pun, kan, pergerakan yang terbatas, sah hukum dia. Faham no? Saya tanya ustaz, orang uzur semayang ni, jangan paksa dia semayang macam kita orang yang sihat walafiat ni semayang. Faham no? Orang bongkok, nak suruh dia berdiri tegak. Apa kawan tu? Kawan bongkok, nak suruh berdiri tegak. Nanya kan? Dan semayang atas kursi ni pula, bukan boleh sentiasa duduk atas kursi. Kalau hang boleh berdiri, hang tak boleh duduk atas kursi, kena mayang berdiri. Kalau hang boleh rokok, tak boleh duduk atas kursi, rokok macam orang biasa. Kalau hang boleh turun, hang kena turun, tak boleh duduk atas kursi. Kan, boleh turun boleh naik ya, tak boleh turun tak boleh naik, kena duduk atas kursi ya tu. Kan, turun tak naik terus. Kacau. Kan, maka tu duduklah atas kursi, tapi dia boleh turun, dia boleh naik. Dia cuma tak boleh sujud sahaja. Kan? Maka kawan tu tak boleh duduk atas kursi. Dia kena turun, rokok ataupun sujud semampu dia mungkin, tapi dia boleh duduk tahiyat. Dia boleh duduk tahiyat. Duduk tahiyat, tapi duduk tahiyat kaki dua-dua tapak kaki pacak gitulah macam mazhab Maliki tu. Kan, macam geng Pakistan semayang tu, duduk pacak macam tu kaki dia. Yang tak lipat macam kita ni. Kemudian dia tak boleh turun. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam merangkak saja. Maka sah sembahyang dia. Ni kita kalau tak ada ilmu dok pergi tegur orang uzur habis ya. Faham no? Orang uzur sembahyanglah mengikut kadar kemampuan dia. Jangan nak tegur orang hak sihat orang lafiat. Sembahyang tak betul, tu kena. ni tegur orang sakit sembahyang kacau. Faham no? Tapi orang sakit pun kena ada ilmu bagaimana nak sembahyang bagi sah. Kena buat segala-galanya mengikut kemampuan. Teringat kami cerita guru kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkaitan dengan sembahyang seorang syekh. Nama saya lupa syekh ni. Tapi syekh tasawuf lah. Syekh tasawuf ni dia sembahyang, dia berdiri, dia sandak dekat dinding sebelah bau dia dan dia pegang tongkat sebelah tangan dia. Sembahyang berdiri ni. Orang kata syekh terketak-ketak berdiri ni pasal apa sembahyang duduk? Apa supaya sembahyang berdiri? Awak tak sembahyang duduk? Dia kata aku malu kerana aku ada tenaga lagi untuk berdiri, aku sembahyang duduk. Sampai tahu tu. Ada ulama yang sembahyang ni, anak murid kiri kanan pegang ni, berdiri, tak duduk. Pasal malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ada tenaga banyak, sembahyang duduk. Naya, faham no? Tapi kalau sakit jangan gagah. Selagi duk adu-adu tak khusyuk, pas ke mana, mayang pas ke mana, apa pun tak ada. Faham no? Sakit jangan duk gagah, wali tak apa. Kita orang awam sakit main atas kursi tuan-tuan. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, supaya kita mendengar berulang-ulang kali sehingga timbul rasa yakin terhadap janji-janji Allah yang dikhabarkan melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita sentiasa mengaji.
Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan mengaji banyak. Sebulan ni ustaz lain-lain belakang dalam masjid ni, betul tak? Kan? Kadang-kadang tu ustaz pun ulang tajuk yang sama, kadang-kadang kitab sama, ustaz lain-lain belakang. Kan? Tapi pasal apa duk mengaji juga? Pasal kita nak ulang-ulang dengar sehingga timbul keyakinan. Kan? Kalau mengaji Al-Quran ni timbul keyakinan dalam hati bahawa Al-Quran, kan, hari akhirat, syurga, neraka itu adalah sesuatu yang benar. Azab kubur, alam kubur, hisab, itu satu yang benar. Kan? Mengaji hadis Nabi SAW, mengaji syama'il, kan, berulang-ulang supaya timbul rasa cinta di dalam hati. Kan? Ada ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kerja mengajak syama'il lah, habis ulang syama'il. Dengan pasal apa? Ni nak menimbulkan rasa cinta, kan, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ustaz yang mengajak ni tasawuf, kan, dia mengajak Fathur Rahman, kitab tasawuf, kan, habis ulang. Dia mengajak Muwatta ataupun dia mengajak kitab Ibnu Athaillah, kitab Allah SWT, Hikam Ibnu Athaillah, habis ulang. Pasal apa? Kan, nak menimbulkan rasa cinta, rasa berharap dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tujuan dia. Jadi kita hak main mengaji pun, kan, walaupun biasa dengar dah, duduk mengaji juga, kan, supaya apa? Dia refresh kita punya keyakinan, kan, refresh kita punya amalan, kan, supaya kita lebih kuat, lebih sabit, lebih kuat ikatan kita, kan, dalam beramal sesuatu dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat saya pernah bagi tazkirah satu dekat satu tempat belah Lunah. Habis-habis mengaji, baca hari tu tazkirah malam Jumaat, tapi baca hadis berkaitan dengan amalan ni. Habis-habis tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang makcik ni tanya, ustaz, nak tanya ni, kan, saya nak bagi yakin lah, saya ni beramal lama dah tapi saya tak ada keyakinan. Kan, hari-hari saya bangkit sembahyang tahajud pukul 4 pagi. Tak apa. Lepas tu dia kata, saya bukan nak tunjuk ke orang ni amal, tapi saya nak bagi yakin ni ustaz. Ustaz jangan kata tunjuk ke orang. Dia dah ulang tu banyak kali. Tak apa makcik, cerita sampai habis. Saya tak kata kan makcik. Kata kan, tak apa makcik, cerita sampai habis. Lepas tu habis saya sembahyang tahajud, apa semua main taubat apa semua ni, kan. Lepas tu saya tunggu untuk sembahyang subuh, kan, saya tak tidur balik. Sah tak saya buat tu ustaz? Awak tak sah pula. Kalau makcik tak mau tidur sepanjang malam pun tak apa makcik oi. Cumanya saya cerita hak Nabi SAW selalu buat. Nabi ada juga jenis bangkit hujung malam. Nabi bangkit hujung malam, Nabi semayang, kan, kemudian azan subuh, Nabi keluar semayang subuh dengan para sahabat. Tapi selalunya Nabi SAW akan bangun pada 2/3 malam. 2/3 malam ni pukul apa? Lebih kurang pukul 11, pukul 12 sampai pukul 3 pagi lah, lebih kurang macam tu lah, kan. Kalau malam ni ada 12 jam, tuan-tuan bahagilah 3, 4 jam. Faham no? 4 jam. Jadi pukul 12, lebih kurang pukul 12 sampai pukul 3 lebih kurang itu, Nabi akan semayang, kemudian Nabi akan tidur balik. Nabi tidur balik, kemudian Nabi bangkitlah semayang subuh. Selalunya Nabi buat macam tu. Jadi kalau makcik nak semayang di akhir malam, makcik nak semayang sampai habis, kemudian makcik nak semayang subuh, pergi semayang subuh pun boleh. Makcik tak mau tidur, nak ambil sepanjang malam pun boleh. Ada sahabat yang buat sepanjang malam, kan. Ataupun makcik nak semayang dulu, nak tidur pun boleh, kan. Ikut suka makcik lah semayang sunat, buatlah macam mana pun. Timbul keyakinan dalam hati dia bila dengar kita syarah macam tu. Faham no? Jadi bukannya dia tak biasa dengar, kan, dia biasa dengar, cumanya kadang-kadang menimbulkan ragu-ragu di dalam hati. Kita pun sama, kan. Lama-lama bila tak mengaji ataupun lama-lama bila tak duduk dalam majlis ilmu ataupun bersama dengan ulama, kita timbul rasa ragu-ragu di dalam hati. Maka nak mengubat rasa ragu-ragu dalam hati tersebut, kita kena duduk dengan ulama, duduk dalam majlis ilmu, yang supaya kuat dan kejap keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita biasa dapat soalan yang menyebabkan timbul ragu-ragu dalam hati, betul tak? Biasa dapat tak soalan yang, contohlah, kalau Tuhan sayang dekat makhluk, kenapa Tuhan bagi bala kat makhluk? Faham? Kata Tuhan sayang, tapi kenapa Tuhan bagi bala? Kita pun nak jawab, betul juga no, aku ni hidup susah lama, kan, berdoa punya lama, sembahyang Jumaat tak tinggal, tapi siapa aku susah. Dia mula timbul rasa ragu-ragu di dalam hati. Maka kita main mengaji, tanya kepada ustaz yang mengajar. Bila ustaz jawab bahawa
Ustaz jawab dengan ayat Al-Quran. Ustaz baca surah Al-Mulk kan, ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita pun timbul dalam hati, ya Allah, aku dah baca surah Al-Mulk hari-hari kan, tapi aku tak tengok makna dia. Aku tiba-tiba nak menyalahkan Tuhan kan. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian kepada kamu, siapakah yang lebih baik amalannya semasa hidup atas muka dunia ni kan. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah, memanglah hidup ni kena ujian tuan-tuan, pasal kita hidup atas muka dunia. Mana ada orang hidup tak kena ujian? Faham tak? Siapa yang tak kena ujian atas muka dunia, maka kan sudah pasti dia kena istidraj. Istidraj ni apa? Nikmat yang Tuhan bagi untuk menjauhkan seseorang daripada perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita pun timbul, Allahu Akbar, aku lupa. Yang nasib baiklah ustaz mai baca ayat Quran, aku teringat balik. Kuat balik hati kita kan. Kuat balik keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu memang mengaji tuan-tuan, nak selamatkan akidah kan, nak menguatkan iman kita kepada agama ini. Kan iman ni bukan boleh dapat lepas tu tak payah main mengaji dah. Iman ni macam binatang buas tuan-tuan, kena ikat dengan majlis ilmu. Iman ni macam binatang buas, kalau tuan-tuan tak ikat terlepas faham no? Tuan-tuan tak ikat habis terlepas. Kena buat kandang pula dengan binatang. Kalau tak buat kandang pakai hilang orang balas itu. Nak buat kandang ni apa? Kandang ni ialah bersama dengan jemaah. Jemaah mana? Jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Main mengaji kan, duduk dengan ulama kan, beramal di dalam perhatian ulama, biar ulama tengok kita beramal. Kita ada kemusykilan kita tanya. Ni semua nak menyelamatkan iman kita. Jangan sekali-kali beramal orang Indo panggil apa? Tebak-tebak, ataupun kita panggil bahasa Melayu kita ni teka-teka saja amalan kita. No, teka-teka jahanam tuan-tuan. Beramal bagi kuat keyakinan kita kan terhadap amalan yang kita nak beramal tersebut. Ni sah, ni buat macam ni sah, buat macam ni batal, buat macam ni harus, buat macam ni makruh, buat macam ni haram amalan. Nak puasa, bukan boleh puasa membuta tuli macam tu saja kan. Puasa macam mana nak bagi puasa tu sah kan, sah dah sepasal dah. Nak bagi puasa tu mendapat darjat tinggi pula puasa tu kan, nak bagi puasa ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula. Mengaji supaya puasa kita itu dipanggil puasa yang berkualiti tinggi. Tak ada lah puasa reject kita panggil. Barang kilang pun ada reject, tu pun pakai berebut mata. Tapi kalau barang ori tengok kan, demo tak kena barang. Faham tak? Barang ori kan, barang ori. Puasa pun sama, amalan kita pun sama. Kalau amalan tu berkualiti tinggi, maka mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi puasa pun ataupun amalan pun jenis barang reject juga, ya kan, bandel penuh. Esok di akhirat tu orang tarik amalan hak ori-ori kan. Kita dah tarik hak bandel-bandel semua. Bandel reject pula tu. Bukan bandel ori, bandel reject kan. Jadi saya rasa cukup setakat ni. InsyaAllah dia ada adab alim, adab menuntut ilmu ada lebih kurang 21 adab. InsyaAllah kalau ada jodoh lain kali saya bacalah, saya sambung. Dan adab-adab menuntut ilmu ni ulang saja, tuan-tuan dah mengaji berapa puluh tahun dah kan. Cuma kadang-kadang kita lupa tentang adab-adab menuntut ilmu ni. Nak mengaji ni kena bagi adab-adab supaya berkat. Apa tujuan berkat? Supaya boleh beramal. Kalau tak berkat tak boleh beramal tuan-tuan. Ilmu banyak saja kan, nak sampai ke orang pun tak boleh kan. Duduk di dada saja. Kadang-kadang tu lupa pi lah, keluar pintu masjid lupa tu duduk semak atas motor terang nak balik, hujan kenyang-kenyang lupa balik rumah, tanya apa ngaji apa tadi, siapa dah mengajar tadi. Allah, aku ingat dah tadi duduk kat garaj sembang tadi, hujan duk tunggu sembangan ni tadi, lupa habis. Faham no? Jadi bagi ada keberkatan dalam ilmu pengetahuan. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan mai daripada diri saya sendiri kan. Baik tuan-tuan, sini ada sedikit sewa mai kupon Ma'had Ibnu Umar ni untuk tapak wakaf pembangunan Ma'had Ibnu Umar. Kita dapat satu tanah
dekat kampung Terak Batu, Padang Serai. Jadi Padang Serai ni nak buat satu sekolah menengah, SMITI lah, sekolah menengah Terakhir Islam, integrasi Terakhir Islam Ibnu Umar di tapak yang orang wakaf tersebut. Jadi kita duk carilah saya pegawai dana. Ustaz On, Ustazah Aisyah sebagai pengurusi dia, dan Ustaz On sebagai timbalan pengurusi dia. Saya pegawai dana ni lah, untuk Seriti Ibnu Umar dan Mahat Ibnu Umar ni. Ajar saya cari duit. Jadi tuan-tuan, saya umumnya buku wakaf ni sekeping RM20. Kalau tuan-tuan nak berwakaf untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, tuan-tuan ambil lah. Saya tak dekat tabung saya bawa satu lah, sebab selalu masjid suruh umai satu tabung lah. Tak ada yang jarang masjid suruh umai 2 tabung jadi saya bawa satu tabung lah, pergi mana-mana pun. Allah SWT tuan-tuan bedak lah, yang pusing-pusing. Jadi kalau ada yang nak menyumbang tu, tuan-tuan koyak lah satu selai ni, tuan-tuan bubuh duit dalam tabung tersebut. Kalau tuan-tuan nak ambil lah, kalau tuan-tuan tak mau ambil pun, tuan-tuan bubuh lah apa-apa saja yang tuan-tuan rasa tuan-tuan mampu dalam tu, supaya apa tuan-tuan? Boleh menjadi saham untuk kita di akhirat esok. Kalau nak cerita tentang kelebihan wakaf ni, semua ustaz cerita dah tuan-tuan. Saya main buang masa saja kalau saya cerita tu kat tuan-tuan. Tuan-tuan beramal. Malam ni tuan-tuan beramal. Bedak sikit rezeki yang tuan-tuan dapat tu untuk Mahat Ibnu Umar. Jadi mudah-mudahan dapatlah pahala untuk kita ataupun untuk orang yang tersayang, kan, untuk membantu dia di alam sana, insya-Allah. Kita hak kaya sekali ni orang yang banyak sedekah tuan-tuan. Kalau hak yang ni tak banyak sedekah tu, di dunia kaya, di akhirat miskin. Sebab mata wang akhirat ni sedekah, kan, dan amalan-amalan kita. Kalau tak banyak amalan lebih jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya walaupun duk cari ni, saya pun cuba beramal juga, kan, untuk bersedekah setiap hari. Sebab kita takut juga, kita duk suruh orang sedekah, kita tak sedekah. Ramai jadi gitu, kan. Ramai bukan nak kata ke orang lain lah, kan. Ramai yang duk kutip untuk orang tapi diri sendiri tak sedekah. Saya pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari-hari cuba belajar, kan, sedekah sehari RM1 untuk tabung Seriti Ibnu Umar ni. Mudah-mudahan bolehlah bantu saya, ahli keluarga saya, kan, di sana esok ni, kan. Bukan kita nak kaya kat dunia tak tahu mana pun, kan. Kaya kat dunia sat saja, kan. Kaya kat akhirat tu lah yang penting, kan. Nak masuk first class tapi amalan second class ataupun third class, kan, jahanam lah, kan. Minta lebih maka amalan pun kena lebih lah tuan-tuan. Kalau amalan sikit minta lebih, tak padan lah dengan permintaan kita tu. Baik, saya rasa cukup setakat ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.